Okey budak-budak, untuk sejarah tingkatan 4, bab yang keempat iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, untuk kali ini kita akan mengkaji yang pertama, British Military Administration ataupun BMA. Yang kedua, gagasan Malayan Union. Yang ketiga, reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Yang keempat, penyerahan Sarawak dan Sabah kepada kerajaan British. Dan yang terakhir, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak dan Sabah kepada kerajaan British. Okey, untuk British Military Administration ataupun BMA, ia telah dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah pada 12 September 1945. BMA juga dikenali sebagai pentadbiran tentera British di bawah arahan Lord Mountbatten yang merupakan pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Antara tugas BMA yang pertama ialah mengembalikan kestabilan negara dan yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. BMA berusaha untuk memulihkan kestabilan dan keamanan negara dengan cara membubarkan pasukan MPAJA ataupun Bintang 3 pada 1 Disember 1945. Perkara pertama yang dilakukan oleh BMA adalah dengan mengarahkan untuk mengembalikan semula senjata yang telah diberikan kepada MPAJA semasa pendudukan Jepun. Akan tetapi BMA gagal untuk mengumpulkan semula senjata tersebut, seterusnya gagal untuk membenteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum yang berlaku di negara kita. BMA juga berusaha untuk memulihkan kepercayaan rakyat setelah rakyat mengalami kesukaran hidup semasa pemerintahan Jepun di negara kita, di mana bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Okey, dengan itu BMA telah mengambil keputusan untuk mengambil alih pemerintahan di negara kita supaya mendapatkan kepercayaan, seterusnya berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur setelah bencana peperangan. Namun begitu, usaha BMA untuk memulihkan kestabilan negara tidak membuahkan hasil, seterusnya telah menghampakan harapan penduduk tempatan. Okey, kegagalan pentadbiran British telah memberikan kesedaran kepada penduduk tempatan supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Okey, usaha British tidak terhenti setakat itu sahaja. British telah memperkenalkan gagasan Malayan Union dengan harapan dapat memulihkan semula kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan British. Antara tujuan gagasan Malayan Union ditubuhkan adalah seperti berikut. Oleh itu, British telah mewujudkan perlembagaan Malayan Union. Terdapat 4 ciri perlembagaan Malayan Union. Yang pertama, melalui kesatuan, di mana British menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat di bawah satu pemerintahan yang tersendiri. Ciri yang kedua ialah dengan melantik ketua pentadbir dalam kalangan Gubernur British yang telah mendapat lantikan daripada Ratu England. Ciri yang ketiga ialah Raja-Raja Melayu hanya dibenarkan untuk membincangkan hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Dan ciri yang keempat ialah pengenalan kerakyatan melalui prinsip jus soli. Jadi, apa itu prinsip jus soli? Antara prinsip jus soli adalah seperti berikut. Oleh itu, tindakan British yang seterusnya adalah dengan melantik Sir William dan Sir Michael untuk menghadap Raja-Raja Melayu bagi mendapatkan tanda tangan sebagai sokongan. Misi mereka telah membuahkan hasil melalui strategi desakan dan paksaan kepada Raja-Raja Melayu. Okey, kesannya mendapat tentangan daripada golongan Raja-Raja Melayu, orang Melayu serta pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Antara cara-cara bantahan Raja-Raja Melayu adalah seperti berikut.
Okey, selain itu antara penentangan rakyat tempatan terhadap Malayan Union adalah seperti berikut.